Ya saya, hello, Assalamualaikum. Malam ni saya tidur luar. Sebabnya kan kita tengok sekarang ni ramai perempuan educated yang masuk universiti kan. Ni contoh kat UIA tu, tiup penuh satu dewan perempuan lelaki cinoneknya. Tapi korang tahu tak apa lagi yang bertambah sekarang ni? Makin banyak keluarga yang bercerai. Jadi saya pun tunjuklah statistik ni. Kita dapat tengok dengan jelas tau. Makin banyak perempuan masuk universiti, pada masa yang sama serentak juga makin banyak kadar perceraian. Jadi saya sajalah tanya satu soalan. Boleh tak daripada statistik, daripada graf ni kita kata masalah rumah tangga ni sebenarnya berpunca daripada perempuan makin educated. Siapa lah tak habis tengah lagi ni? Jom buka minda. Assalamualaikum. Korang pernah tak mandi hujan? Mestilah pernah kan. Lepas tu hari esok tu korang demam. Lepas tu tak boleh nak pergi sekolah. Hehehe, dapat tengok SpongeBob. Mana boleh. Mak korang akan marah korang. Mak kau kata, itulah mandi hujan lagi kan dah demam. Jadi bila korang dengar tu dalam otak korang fahamlah bahawa hujan adalah punca dan penyebab demam. Tapi kemudian minggu lepas tu korang mandi hujan lagi sekali sebab korang memang budak tak makan sahaman. Tapi kali ni korang tak demam. Dan minggu lepas tu korang adalah budak yang baik. Korang study, tengok Mecha Mato. Tiba-tiba lepas tu korang demam. Tak mandi hujan pun. Jadi korang berkomplain lah dekat mak. Mak apa ni? Mak kata hujan adalah punca dan penyebab demam. Tapi hari tu kita mandi hujan, tak demam pun. Lepas tu kita tak mandi hujan pun, tiba-tiba demam. Scam apa ni mak? Lepas tu mak korang pun balas lah. Memanglah tak demam, kebetulan. Kadang-kadang kau mandi memanglah tak demam, kebetulan. Tapi kalau kau mandi banyak kali kau demam, tahu tak? Sakit dekat buat suara ni. Korang dengar ayat tu dan korang macam tak percaya. Tak percayalah mak, saya skeptikal. Saya nak buat eksperimen tengok betul ke mak punya teori ni. Bulan pertama korang mandi hujan 2 kali dan korang dapat demam 1 hari. Lepas tu bulan kedua korang tambah kekerapan korang mandi hujan 4 kali dan korang dapat demam 2 hari. Dan setiap bulan korang tambah kekerapan korang mandi hujan dan korang rekodkan berapa hari korang demam pada bulan tu. Sampailah dapat graf ni. Sekarang korang nampak jelas. Bulan yang korang mandi hujan banyak, korang banyak hari dapat demam. Dan korang nampak satu perkaitan, makin banyak korang mandi hujan, makin banyak korang demam. Tapi iyalah kadang-kadang tu memanglah korang mandi hujan, korang tak dapat demam lepas tu. Tapi bila data dah banyak siap ada graf statistik bagai kini, baru korang yakin bahawa hujan memang penyebab demam. Inilah sebab statistik tu penting. Dia dapat menunjukkan perkaitan antara satu perkara dengan perkara yang lain dengan meyakinkan sebab dia guna data dan nombor. Markah periksa korang jatuh merudum, mak korang pun salahkan anime. Itulah kau asyik tengok anime je. Dapat 9F. Lepas tu korang pun balas, mana ada mak, Monkey D. Luffy tak bersalah. One Piece itu benar. Sekali tu dia mak kau bawa keluar graf. Berapa jam korang tengok anime sebulan dengan result exam kau bulan tu. Sekarang nampak dengan jelas dan nyata. Makin banyak jam korang tengok anime, makin jatuh merudum cantik korang punya markah peperiksaan. Terkutik lah kau nak jawab apa sekarang? Dah ada data dan statistik. Macam mana nak tipu kalau ada data dan statistik? Tak boleh tipu. Sebenarnya tak. Menurut pakar ahli statistik, sebenarnya penipuan dalam dunia ni ada 3 jenis. Penipuan yang biasa, penipuan terkutuk yang hina, dan penipuan paling dusta, paling keji, paling teruk sekali dalam dunia. Statistik. Korang mesti tertanya kan macam mana apa cerita dapat ke pujuk si dia? Jawapannya mestilah boleh dengan korang bagi je orang-orang tersayang minum Hana Goat's Milk. Sedap. Susu kambing asli premium ini diperah dari kambing berkualiti tinggi diimport dari Netherlands dan merupakan kombinasi lelehan koko yang terbaik. Yang best susu ni dia tak habis langsung rasa dia. Ia juga mengandungi bahan yang berkhasiat seperti ekstrak madu, kismis, kurma, delima dan habatus sauda.
Dapatkan di pasaran, tekan saja pada pautan yang disediakan. Katakanlah satu hari korang bertemu dengan graf ni. Dia tunjuk 2 garis menaik. Satu garis adalah bilangan perempuan masuk universiti. Satu lagi graf adalah masalah keretakan rumah tangga. Jadi kalau kita tengok dekat graf ni memang senanglah kita nak buat kesimpulan kan. Makin ramai perempuan masuk universiti, makin porak-peranda keluarga sampai membawa kepada naiknya kadar perceraian. Korang pun macam, betul juga makin ramai perempuan yang educated sekarang. Lepas tu nak jelaskan fenomena ni, korang pun keluarkanlah teori-teori. Data sebab perempuan ego perempuan educated. Ataupun memanglah sebab lagi educated, lagi mahal lantaran kahwin. Macam-macam teori yang boleh datang daripada satu statistik. Dan inilah sebab kenapa statistik sangat-sangat bahaya. Sebab dia memang jenis penipuan yang paling teruk. Dan aku tahu apa yang korang fikir. Korang fikir, oh tipu maksudnya graf ni, graf tipu lah, tak wujud pun graf ni. Graf buat-buat je. Jawapannya tak. Graf ni memang graf yang diambil daripada data rasmi. Ni sumber mana dapat data tu aku letak kat sini. Cumanya statistik ni dan banyak statistik yang lain adalah kebenaran separuh-separuh. Kebenaran separuh-separuh ni boleh jadi lagi teruk daripada korang berdusta langsung. Pertama sekali, ini ilmu yang korang kena tahu berkaitan statistik. Kalau korang tengok apa-apa graf yang kosong macam ni, korang kena ada siren berbunyi dalam otak korang. No, bahaya. Something's wrong. Mana tahun dia? Jadi kita pun paksalah orang yang buat graf ni, weh, letak tahun kau. Kalau tak, aku spoil ending Attack on Titan. Jangan, aku tak habis tengok anime dia lagi. Jadi dia pun update graf ni, dia letak tahun. Rupa-rupanya graf ni adalah daripada tahun 2013 sampai 2015. Dah, kau tak payah buat kesimpulan lagi. Kali ni apa yang aku nak kau buat, korang panjangkan lagi statistik ni. Tambah lagi 5 tahun. Kenapa ambil 2013 sampai 2015? Kan dah 2022 weh. Kenapa pula nak panjangkan lagi 5 tahun? Buat cepat, kalau tak aku spoil cerita One Punch Man. Aku dah habis baca webcomic dia. Jangan, aku cuma baca manga dia je. Dan apabila graf telah dipanjangkan, kita nampak gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan antara dua graf ni. Dan nampaknya keduanya tak berkaitan. Sekarang kita nampak rupanya makin kurang pelajar perempuan masuk ke universiti dari tahun 2015 ke tahun 2020. Tapi perceraian makin naik. Sepatutnya kalau betul perempuan masuk universiti adalah punca masalah rumah tangga ke apa ke, sepatutnya dua graf ni akan sentiasa menaik je lah. Tapi kali ni tak pula. Yang Mamat ni buat adalah dia pergi ambil waktu yang kebetulan dua graf ini menaik. Dia pilih, dia zoom part tu, dia buang part lain. Maklumat lain dia sorok, entahlah kenapa. Mungkin sebab tak kena dengan agenda dia ke apa ke. Jadi pertama sekali, kalau korang jumpa apa-apa graf yang kosong, data dia tak cukup maklumat, korang campur je masuk dalam tong sampah. Sebab biasanya graf ini tak bermakna, tak berguna dan dimanipulasikan untuk sesetengah apa-apa pun agenda. Tapi katakanlah kita temui bahawa kita panjangkan tahun itu pun kita dapati bahawa kedua-dua graf itu sentiasa menaik. Tak betul pun, tapi katakan. Jadi sekarang boleh tak kita nak kata bahawa satu perkara adalah penyebab kepada perkara yang satu lagi? Satu adalah sebab, satu adalah akibat. Dan ini adalah satu lagi pengajaran yang sangat-sangat penting tentang ilmu statistik yang korang memang kena masuk dalam kepala, sebab ramai sangat orang yang tertipu dan salah faham bahawa hubung kait bukan bermakna sebab dan akibat. Dalam graf yang berhubung kait, biasanya ada punca lain yang tak ditunjukkan dalam graf, tapi merupakan punca sebenar kenapa data-data tu dia boleh berhubung kait. Katakan korang tengok ramai orang yang tidur atas katil hospital mati berbanding dengan orang yang tidur atas katil sendiri. Berkali-kali ganda weh. Korang pun tengok data ni dan korang buat kesimpulan. Korang kata, oi, katil hospital punca orang mati. Jadi korang pun takut nak pergi hospital. Entahlah dia letak apa dekat katil hospital tu kan. Tak pun entah-entah berhantu. Tak
ataupun ada agenda konspirasi gelap hospital. Tapi sebenarnya penjelasan yang rasional yang masuk akal sebenarnya adalah ada punca lain yang tak dinyatakan dalam statistik ni, iaitu penyakit. Orang yang tidur atas katil hospital maksudnya diorang ni adalah golongan-golongan yang sakit. Kalau kau tidur dekat katil rumah kau, maksudnya kau sihat lah, tak payah pergi hospital. Lagi ramai orang yang sakit itu tidur di hospital, maksudnya lagi ramai orang yang mati puncanya bukan sebab katil hospital tu, tapi sebab penyakit. Ataupun contoh lain, korang tengok sekolah-sekolah elit MRSM, SBP, sekolah berprestasi tinggi, kluster kecemerlangan. Sekolah-sekolah ni sentiasa top dalam SPM banding dengan ialah sekolah-sekolah harian. Jadi korang pun buat kesimpulan lah, oh sekolah elit ni adalah punca kenapa student-student boleh berjaya dalam SPM. Tapi kalau kita fikir panjang sikit, logiknya sebenarnya adalah ada punca lain. Bukan sebab sekolah. Sekolah-sekolah elit kluster kecemerlangan ni diorang ambil student-student yang memang top scorer daripada sekolah-sekolah harian ke seluruh negara masuk dalam sekolah diorang. Jadi sebab sekolah-sekolah tu top dalam SPM bukan sebab sekolah, tapi adalah sebab pelajar. Budak-budak tu memang budak-budak top scorer. Kan maksudnya korang jangan segan apalah nak belajar dekat sekolah harian ke apa ke. Sekolah bukan penentu kejayaan, tapi usaha korang sendiri. Statistik yang berhubung kait pun tak bagi tahu kita sebenarnya apa adalah penyebab apa. Boleh jadi sebabnya terbalik daripada apa yang kita sangka. Contohnya graf ni yang dia tunjuk pada kita kelajuan kipas meningkat bila kelajuan angin meningkat. Jadi kita pun tengok graf ni, kita fikir, ini kipas elektrik ni. Memanglah kipas tu dia pusing laju, angin pun bertiup laju lah, dia tolak angin. Tapi sebenarnya terbalik. Kipas tu sebenarnya adalah kipas angin yang berpusing laju sebab ditiup angin. Angin yang tiup kipas, bukan kipas yang tiup angin. Ataupun boleh jadi kedua-dua graf yang nampak berkaitan itu adalah cuma berlaku secara kebetulan, pure chance. Contohnya tahun tu bilangan bangau makin banyak, daripada masa yang sama makin banyak pula baby lahir tahun tu. Orang pernah tengok cerita kartun, bangau ni dia hantar baby kan. Jadi logik lah makin banyak baby tu sebab bangau yang kena hantar baby. Tapi dua graf itu cuma berlaku secara kebetulan. Baby tak dihantar oleh bangau. Macam mana baby dihasilkan? Tanya ustazah kelas korang. Dunia data dan statistik sememangnya sangat kompleks, dan kita ada hampir seinfinity data yang berlaku setiap hari, dan mereka ini semua berhubung kait antara satu sama lain. Dan kita kadang-kadang sangat mudah nak kaitkan satu perkara dengan satu perkara lain yang sebenarnya tak ada kaitan pun, dan sangat mudah juga kita selalu buat. Kita katakan satu adalah penyebab kepada satu lagi, dan juga sangat biasa untuk kita ditipu dan kadang-kadang menipu sengaja ataupun tidak menggunakan data dan statistik. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena lengkapkan diri kita dengan ilmu. Jangan tertipu, terpengaruh dengan tajuk-tajuk besar artikel, berita. Jadilah insan yang sentiasa kritikal dan cakna dengan apa-apa saja maklumat yang sampai kepada korang. Jadi itulah video kali ini. Apa pendapat anda? Banyak lagi sebenarnya kita boleh cerita tentang topik statistik. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buat video lain akan datang. Apa pendapat anda? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau korang menyokong saluran ajar pendidikan di luar buku teks, korang boleh tekan butang join ataupun jadi membership, jadi ajarian. Dia sangat membantu dan insya-Allah akan membawa kepada manfaat kepada orang di sekeliling. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.